Okay, Alhamdulillah. Sekarang kita pergi ke lawatan yang ketiga. Ialah dia jual mahal, kita jual mahal lagi. Lokasi ni kita tengok ada gambaran. Gambaran yang kita dah masuk semalam kan, Raudah kan. Okay, ni kita tengoklah dari segi luaran ni macam mana. Di gambar ni. Okay. Gambar yang utama lah ni. Yang ni pintu masuk Babus Salam. Pintu satu, pintu masuk Babus Salam yang dilalui tempat ke rumah Nabi SAW. Okey, jadi siapa orang bagi lelaki lah lokasi ni, dia boleh pergi terus ke makam Nabi untuk berikan salam kepada Nabi SAW. Jadi kalau nak pergi ke kawasan ni, dia masuk ke tempat yang Raudah tu, sebelah kiri tu masuk je untuk orang lelaki lah. Orang perempuan dia takkan nampak. Jadi kalau perempuan nak tengok lokasi kat mana, betul-betul dekat ujung ni, kita masuk ke salam, masuk ke ujung ni, di tepi ni lah bermula kita akan nampak kat sini tempat masuk Raudah, dan ujung sekali tempat makam Nabi. Nabi, Abu Bakar dan juga Umar di situ. Kemudian baru kita akan keluar lah. Ni belah lelaki dia akan nampak straight. Kalau orang perempuan di belakang ni tak nampak. Ni lokasi dia yang pertama, iaitu Babus Salam, pintu masuk yang pertama, iaitu pintu Nabi SAW. Di sebelah kiri tu, cuba tengok ni, cuba tengok sini. Okey. Kalau di sini ialah dinamakan sebagai makam Nabi SAW. Okey, Raudatul Jannah. Okey, Raudah ialah daripada mana? Daripada mimbar tu kan. Dari ujung tu sampai ke makam dinamakan sebagai Raudatul Jannah. Iaitu taman syurga Allah SWT. Dan ini adalah tempat makam Nabi SAW. Sewaktu Nabi wafat, Nabi dimakamkan betul-betul di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sinilah kita tengok ditulis huna salam ala Rasulillah. Apa maksud dia? Di sini kita kena beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kita tengok di situ huna ala salam Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kita kena beri salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga ialah huna salam ala Umar bin Khattab. Di sinilah kita beri salam kepada Umar bin Khattab. Dan tiga orang yang dimakamkan di sini, kita tengok pertama betul-betul dengan makam Nabi SAW. Baca asyik akan doa, betul-betul tempat makam dia kat situ. Okay? Cuma kat sini kita diperintahkan untuk beri salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW untuk beri salam. Lepas tu Assalamualaikum ya Abu Bakar. Dan juga setelah itu Assalamualaikum ya Umar. Dan memberi salam itu tidak ada kiriman salam. Kalau ada siapa-siapa yang suruh kirim salam ke apa ke, yang tu tak diajar oleh Nabi lah. Kenapa? Hanya kat sini untuk mereka yang khusus yang datang kat sini saja, untuk memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Okay? Jadi inilah lokasi dia. Jadi nak tengok dekat mana makam Nabi, betul-betul di dalam dia. Cuma kita tak nampak sebab dalam dia memang betul-betul di dalam kawasan tu. So kalau siapa yang ada kata dengar ada orang nak mencuri jasad Nabi ke apa, yang tu tidak betul. Okey, kena perasan tak di atas kubah tu yang ada satu bentuk tu. Bentuk dikatakan orang nak curi, orang Yahudi nak curi jasad Nabi. Sebenarnya bukan tempat orang nak curi tu, itu tingkap. Tingkap saja. Dikatakan inilah tempat orang yang mati di sama peti disebabkan dia nak mencuri jasad Nabi SAW. Sebenarnya cerita itu tidak ada riwayat dan tidak betul. Okay, dia hanya tempat tingkap untuk dia nak cuci kubah saja. Bukan untuk tempat, bukan dikatakan situ tempat curi jasad Nabi SAW. Jadi jasad Nabi ni memang ada dekat dalam ni saja, dan dijaga oleh kerajaan Saudi. Orang tak akan boleh curi. Sebab apa? Semua lokasi ni semua ada polis dan juga askar yang jaga. So kalau kita tengok ni lokasi ni betul-betul di bilik Aisyah. Di sinilah tempat rumah Nabi SAW. Dan di sebelah dia kita tengok barulah tempat Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang nanti, insya-Allah. Okey. Inilah lokasi dia. Jadi kalau orang lelaki dia akan lalu dekat tempat depan ni, dia akan bagi salam. Dan orang perempuan di belakang lah. Di belakang tu, di depan tu barulah kita boleh bagi salam kepada Rasulullah SAW. Okey. Boleh faham setakat ni tentang Raudah? Kita dah nampak semua kan? Jadi kat sini apa perlu kita buat? Memperbanyakkan doa. Jadi siapa yang dapat lagi lepas ni pergi nusuk ke apa, gunakan nusuk untuk masuk, banyakkan doa di dalamnya. Sebab di situ sangat mustajab doa bagi mereka yang dapat masuk ke dalam Raudatul Jannah. Dan di dunia ni ada dua Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Apa dia?
Yang pertama, kita akan lihat. Kita lihat sekarang ni lah. Rumah Nabi SAW, di antara mimbar sampai ke makam, ini adalah Raudah. Dinamakan tempat taman-taman syurga. Dan yang kedua ialah taman syurga itu apa dia? Bagi mereka yang datang ke majlis ilmu. Orang yang datang ke majlis ilmu, pergi ke masjid surah ataupun majlis-majlis ilmu yang ada, kita datang, kita hadir, itulah sebagai Raudatul Jannah, iaitu taman-taman syurga Allah SWT. Jadi jangan lepaskan peluang bagi orang yang hadir majlis ilmu. Dekat mana-mana kita boleh datang. Bagi khusus kepada mereka yang datang ke Madinah, dia berpeluang untuk masuk ke Raudatul Jannah, iaitu di taman-taman syurga Allah Ta'ala, iaitu di dalam Raudah ini. Jadi Raudah ni tempat yang sangat mustajab, banyakkan doa di dalamnya. Okay, kelebihan orang yang datang ke Madinah, dia boleh berdoa dalam tu dalam keadaan khusyuk, dia doa, insya-Allah Allah akan makbulkan doanya setelah dia berdoa dalamnya. Okay, itu antara kelebihan lah. Jadi kalau siapa yang tak pergi lagi, boleh datang masuk. Dalam keadaan dia masuk tu, dia berdoa, memperbanyakkan doa di dalam Raudah ini, insya-Allah. Okay, boleh faham Itu cuba tengok sebelah kanan pula. Tengok yang ni. Okey, yang ni tempat apa dia? Mimbar. Mimbar Nabi SAW. Cuma ini bukan mimbar yang asal. Mimbar yang asal dah terbakar, dah tak ada dah. Dah tak ada, dah reput, dah terbakar, tak ada. Jadi digantikan yang baru, dan inilah bentuk yang barulah, bukan yang asal ketika zaman Nabi SAW. Jadi letakkan untuk apa? Okey. Ni mihrab. Mihrab ni apa? Tempat Nabi solat. Mihrab tempat Nabi solat. Dinamakan mihrab. Lokasi yang Nabi solat lah. Ada di kawasan ini. Jadi kalau kita tengok, kalau imam, dia akan solat dekat sini. Okey, dia akan solat kat sini. Kemudian kalau lepas solat dia, ada bila dia bangun, dia bagi tahu ada solat jenazah. Betul kan? Solat jenazah ni tuan-tuan kena buat setiap waktu kalau ada kat sini. Sebab apa? Walaupun tak ada kat sini, kat tempat lain pun dia boleh buat. Kenapa pahala dia besar? Sebab orang yang melakukan solat jenazah, dia akan mendapat satu kiran. Nanti kita tengok Bukit Uhud macam mana. Pahala dia sebesar Bukit Uhud. Lalu dia bawa jenazah, bawa ke tempat kubur, dia dapat 2 kiran, iaitu 2 sebesar Bukit Uhud. Jadi jangan lepaskan peluang. Solat jenazah tu sangat besar. Hanya 4 takbir saja. Takbir yang pertama baca apa? Fatihah. Baca Fatihah. Yang kedua, selawat kepada Nabi Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan takbir ketiga, doa kepada si mati. Dia sendiri. Macam mana doa dia sendiri? Dia sendiri masih hidup. Doa kepada si mati lah. Macam mana doa dia? Allahumma fir lahu. Kalau dia lelaki, Allahumma fir lahu. Kalau dia perempuan, kita tak tahu dia lelaki ke perempuan. Allahumma fir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Kalau dia ramai, tak tahu lelaki ke perempuan, macam mana buat? Ramai, dia ada kanak-kanak, ada orang. Kalau ramai kita sebut Allahumma fir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum. Itu je. Doa tu kena ingat lah, sebab pendek je pun boleh hafal yang tu. Baca ramai lah, lebih mudah. Tapi kalau kita tahu bahasa Arab, dia sebut atfal. Atfal tu kanak-kanak. Tapi dia tak bagi tahu kanak-kanak lelaki ke perempuan. Kita sebut je Allahumma fir lahum. Tapi kalau dia sebut, kadang-kadang dia sebut umum. Umum kita tahu. Yang penting kita sebut je ke semua yang ada kat situ. Sebab sekali jenazah datang memang banyak. Kadang-kadang lebih 4-5 orang, kadang-kadang 10 orang kat situ. Jadi bila habis saja imam solat kat sini, lepas tu bila dia akan beritahu ada solat jenazah. Lepas tu bila dia sebut solat jenazah je, imam akan keluar ke kawasan ni, dia akan pergi ke depan ni. Kat sini ada pintu, dia panggil pintu masuk ke tempat jenazah. Bila depan ni saja imam masuk, dan imam betul-betul akan solat di depan solat jenazah. Masa tu dah imam akan takbir, masa tu baru semua akan ikut. Jadi lokasi dia betul dekat luar ni lah, kat luar kawasan ni. Kita solat kita kalau Raudah, pastikan dia betul-betul dekat kawasan tu, daripada mimbar sampailah ke makam. Itu lokasi tu. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Silap ni. Ustaz, ni view lelaki Ni view lelaki. Ini lelaki. Yang sebelah perempuan, yang belah sana. Belakang. Kalau dekat perempuan nampak tak mihrab ni? Mihrab apa? Ni apa? Kubah ni. Dia lindung tak nampak. Tapi kalau wheelchair, dia memang bawah mimbar. Nampak dari tinggi ni semua nampak. Kalau nampak tu kita pastikan situ dalam lokasi dia. Dia betul-betul dia ada apa? Tempat Nabi khutbah, sehingga langsung makam Nabi kat sini. So sepanjang ni lah Raudah. Bagi orang lelaki, alhamdulillah lah kita dapat kat sini. Dia dapat semalam setengah jam juga
dapat setengah jam kat sini. Alhamdulillah. Bagi yang perempuan, saya faham perempuan memang dia tak nampak, dari lokasi dia tengok ni je. Perempuan macam nak kacau mereka Ustaz. Perempuan biasa. Kita solat, kita dengar perempuan semua bising-bising. Dia bergaduh ni. Orang Pakistan ni. Atau kacau terus mereka. Betul, daripada mimbar sampai ke makam sana. Itu Raudah. Subhanallah. Perempuan di belakang lah. Belakang tu tengok. Tapi nak tahu lokasi dia, tengok ni je. Kalau nampak apa tempat khutbah ni kat sini, so pastikan tiang tinggi tu kita dah masuk. Jangan kita keluar daripada kawasan tu. Kalau keluar daripada kawasan tu, tak termasuklah dalam Raudah. Jadi kita pastikan dia masuk betul-betul kat dalam tu. Dalam baru dia namakan sebagai Raudatul Jannah. Dia biasa ada polis kan, askar jaga kan. Dia bagi tahu kan. Ya? Itulah. Dia memang gitu. Tapi kita cakap lah, bagi masuk je. Masuk-masuk terus solat je. Hijab balik. Memang keadaan perempuan gitulah. Tapi nak tak nak kita masuk, kita tak lepas solat pun kita doa je terus. Terus angkat tangan berdoa. Kalau tak lepas solat, kalau lepas solat boleh solat, kita solat je. Sebab orang perempuan dia memang gitulah. Dia tak tertib lagi. Kalau orang lelaki, alhamdulillah kami tertib. Alhamdulillah kami semua masuk ke pintu depan sekali. Tak payah beratur. Rezeki semalam. Okay. Jadi sampai masuk depan ni, kena pastikan dia betul-betul berada di dalam Raudah. Masuk kat dalam ni, inilah lokasi Raudah, tamat-tamat syurga Allah SWT. Okay. Ya. Esok siapa ada tu boleh masuk lagi. Untuk kita masuk insya-Allah. Okey. Alhamdulillah kita dah tahulah lokasi Raudah ni. Jadi mereka yang solat kat dalam ni banyakkan doa lah. Banyakkan doa dan juga solat di dalamnya. Insya-Allah Allah akan makbulkan doa-doa kita yang berada di dalam Raudah ni insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sekarang akan pergi ke lokasi yang terakhir, iaitu di Masjid Al-Ghamamah pula insya-Allah. Dan situ saya akan ceritakan sejarahnya dan insya-Allah kita pulanglah ke hotel. Jom bismillah.